أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Maksudnya, dan apabila dikatakan kepada mereka, yakni Bani Israel, berimanlah kamu kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjawab, kami hanya beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami, yakni Taurat. Dan mereka engkarkan kitab yang lain yang diturunkan kemudian daripadanya. Padahal Al-Quran itu benar lagi mengesahkan kitab Taurat yang ada pada mereka. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika demikian mengapa kamu membunuh nabi-nabi Allah pada masa yang lalu, kalaulah kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Dan sesungguhnya telah datang kepada kamu Nabi Musa membawa keterangan-keterangan mukjizat. Kemudian kamu menyembah patung anak lembu sepeninggalannya, dan kamu dengan perbuatan itu adalah orang-orang yang zalim. Ayat ini masih lagi menceritakan tentang Bani Israel yang sangat dimarkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita minta Allah Taala lindungkan kita jadi seperti mereka pada tiap-tiap rakaat sembahyang, ghairil maghdubi alaihim. Wahai Tuhan, janganlah jadikan kami ini al-maghdubi alaihim, orang yang dimarkai ke atas mereka, iaitulah orang-orang Yahudi. Wa ba'u bi ghadabin ala ghadab, faba'u bi ghadabin ala ghadab. Allah Ta'ala bencanakan mereka dengan kemurkaan, dan di atasnya kemurkaan lagi. Lepas mereka lagi, marah, bertindih, kerana mereka membuat kesalahan yang berkali-kali. Di antaranya disebut dalam ayat yang dibaca ini, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, aminu bima anzalallah, berimanlah kamu apa yang telah diturunkan oleh Allah, termasuk Al-Quranul Karim secara khusus yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam kita orang Islam wajib beriman dengan semua rasul, beriman dengan semua kitab, bukan saja Quran. Kita orang Islam mesti beriman dengan Taurat, Zabur, Injil, Suhuf dan Al-Quranul Karim. Begitulah juga mereka. Jangan beza-bezakan kitab Allah. Hukum-hukumnya yang dinasahkan tak boleh diamal, tapi tetap beriman itu hukum Allah Ta'ala. Dia ajak mereka beriman. Qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'hum. Mereka berkata, orang Yahudi jawab, ini Yahudi di Madinah di masa itu, yang mendengar dan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar Al-Quranul Karim dibaca pada mereka. Mereka berkata, kami percaya dengan apa yang telah diturunkan kepada kami, iaitulah Taurat, termasuk Injil, kitab zaman dulu kami percaya. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka mengkufurkan kitab yang diturunkan selepas, bahkan kitab Injil pun mereka tolak. Nabi Isa mereka tolak. Ini kerja Yahudi. Apalagi Al-Quranul Karim.
yang diturunkan kemudian. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'hum. Padahal kitab ini benar dan membenarkan apa yang ada pada mereka. Quran membenarkan apa yang benar yang ada dalam Taurat. Di antaranya beriman pada Allah, beriman pada rasul-rasul zaman dulu, beriman pada hari akhirat. Ada dosa dan pahala, ini disebut dalam Taurat. Di antaranya Allah Ta'ala kekalkan hukum-hukum. Antaranya hukum makan minum. Diharamkan arak, diharamkan judi, diharamkan berzina, diharamkan babi, disebut dalam Taurat, disebut dalam Quran. Injil kena ikut juga. Termasuklah juga hukum hudud, hukum kisah dan hudud dalam masalah jenayah. Hukum hudud, dua orang sibuk pasal hukum hudud ni, disebut dalam Quran, disebut dalam Taurat. Menandakan ini adalah persamaan dasar kitab Allah daripada Allah Ta'ala. Sepatutnya mereka percaya. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Katakan lagi kepada mereka, wahai Muhammad SAW, mengapa kamu membunuh nabi-nabi Allah yang dilantikkan dahulu? Bukan saja kamu tolak kitab Allah, bahawa kamu bunuh nabi-nabi, rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, rasul-rasul besar. Nabi Zakaria mereka gergajikan, belah dua Nabi Zakaria. Nabi Yahya mereka sembelih, Nabi Yahya alaihi wassalam. Mereka cuba nak bunuh Nabi Isa alaihi salam. Dikepungnya Allah Ta'ala mengangkat Nabi Isa alaihi salam ke langit. Nabi Isa dia angkat ke langit. Dia samak. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Al-Masih Isa bin Maryam akan turun di akhir zaman selepas berlakunya Malhamah Kubra, peperangan yang sangat besar. Akan turun bersama dengan Imam Mahdi, disebut dalam hadis-hadis yang mutawatir. Sunni pun percaya, Syiah pun percaya. Cumanya khilaf dalam masalah bagaimana zahir Imam Mahdi ini. Imam Mahdi zahir mengikut manusia biasa, zahir ke dunia, siapa umur, siapa masa dia berjuang. Orang Syiah kata ada dah nusuk dalam tanah 1000 tahun dulu. Ini khilaf ni tak ada masalah. Bila mari Imam Mahdi sungguh, tak ada khilaf lagi. Sunni dan Syiah akan satu. Ini duduk balah. Pasal itu perbalahan cabang-cabang sahaja akan zahir. Kemudian orang Yahudi dan Kristian yang moden, Kristian yang Zionis, khususnya Kristian Katolik dan Protestan, yang ramai pengikut mereka di Amerika, pengikut mereka di Eropah, percaya adanya Al-Masih daripada bangsa Yahudi yang akan menakluk dunia. Kita Al-Masihud Dajjal. Ini dia percaya Al-Masih Ad-Dajjal, kita percaya Al-Masih Isa bin Maryam. Akan berlaku pertemuan dua ni. Al-Masihud Dajjal ialah Al-Masih, pemimpin Yahudi yang akan menakluk dunia. Memang Nabi kata dia menakluk 40 hari je. 40 hari dia mengatakan, lepas tu jatuh. Turun Al-Masih Isa bin Maryam yang akan membunuh Al-Masihud Dajjal, yang berjuang bersama dengan Imam Mahdi. Maka jatuhlah kerajaan ini. Jatuh yang ini. Sekarang ni Amerika, Eropah, kuasa-kuasa barat yang menganut mazhab Katolik dan Protestan bergabung dengan Zionis Yahudi, menunggu Al-Masihud Dajjal. Tak baca ni, baca surat khabar je. Baca surat khabar dah baca ni. Ini yang sedang berlaku, mengumpulkan kumpulan-kumpulan dalam dunia pada hari ini. Akan berlaku, kemudian akan berlaku pertemuan dengan Al-Masih Isa bin Maryam dengan Imam Mahdi yang akan mengalahkan Al-Masihud Dajjal. Ini orang Islam. Orang Islam dan Kristian Ortodoks. Kristian Ortodoks bergabung dengan orang Islam untuk mengalahkan Al-Masihud Dajjal. Akan berlaku di akhir zaman. Bila? Wallahu alam. Dalam ilmu Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala. Ada pula orang kita tak usah berjuang lah dulu nanti Imam Mahdi turun.
Duduk rumah, duduk sejik, tak ada guna berjuang nanti Imam Mahdi turun. Imam Mahdi turun barulah kita berjuang, tunggu. Ini kepala tak betul. Kita kena sedar jihad ni adalah wajib. Semayang adalah wajib. Puasa adalah wajib. Haji adalah wajib. Macam semayang, puasa wajib sejak zaman dulu sepanjang masa. Jihad nama al-jihadu madhin ila yaumil qiyamah. Berjuang menegakkan Islam berpanjangan wajib dia. Samalah juga. Kalau kita duduk rumah dasar semayang lah, nanti tu imam hak qari betul-betul bagi kita semayang. Dasar semayang lah, jawab dia berdosa, tak boleh. Tak boleh. Jangan tunggu tok imam kita puas hati baru mari sejid. Itu tak betul, salah. Ini salah. Semua juga puak-puak yang duduk tunggu Imam Mahdi turun baru nak berjihad. Ini salah juga, tak betul. Imam Mahdi kewajipan dia, kita kewajipan kita. Masing-masing kewajipan. Zaman dia, zaman kita. Bila turun tahun berapa? Macam-macam. Ada orang kata tahun, banyak tahun dah. 100 tahun dulu. Ada dalam kitab. Dalam kitab Al-Yawaqithul Jawahir karang Al-Wahab Asy-Sya'rani, seorang ahli tasawuf. Kitab ni 200-300 tahun dulu meramalkan Imam Mahdi akan zahir pada tahun sekian-sekian hijrah. Tiba-tiba tak zahir hak tahun dia sebut tu, berdasarkan pada mimpi. Itu adalah satu andaian. Ada orang kata zahir tahun ni, nak habis dah tahu, tak ada lagi. Ada, saya baca dalam Facebook, baca juga YouTube tu. Ada ulama-ulama ni dengan Arab mengatakan akan zahir 2017 Imam Mahdi, tak nampak lagi apa. Ini adalah ilmu Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala. Tanggungjawab kita ialah menegakkan Islam. Di mana bumi tempat kita berpijak, tanah tempat kita lahir, di situlah kita tegakkan Islam itu. Ini kena faham. Ini. Lepas tu Imam Mahdi mari, tu cerita lain. Nabi kata bila mari Imam Mahdi, mu kena pergi berbai'ah dengan dia walau habwan ala salji, walaupun kamu merangkak di atas salji. Nabi kata walau habwan ala salji, walaupun mengangkak di atas salji, kamu kena pergi bai'ah Imam Mahdi itu sebagai pemimpin. Akan berlaku. Ini akan berlaku di akhir zaman. Jadi orang Yahudi tunggu Al-Masihud Dajjal, kita tunggu Al-Masih Isa bin Maryam dengan Imam Mahdi. Nabi kata kaifa antum Ibnu Maryam wa imamukum minkum. Apa keadaan kamu bila Nabi sudah turun, imam kamu kalangan kamu. Itu ada dalam Sahih Bukhari. Bila Nabi Isa turun, diiringi oleh malaikat menurunkan dia dalam usia 30 tahun, sebagaimana usia dia diangkat ke langit, dengan rupa yang segak, rupa yang cantik, rambut yang hitam menjolor ke hadapan, macam orang muda-muda lah, rambut jolor ke depan. Maksud Nabi Isa akan turun dengan rupa yang cantik, dibawa oleh malaikat, dan dia turun di tempat Imam Mahdi menjadi imam sembahyang subuh. Nabi kata wa imamukum minkum. Nabi sebut imamukum minkum. Masa dia turun tu, itu imam kamu kalangan kamu. Bila dia mari, Imam Mahdi pun berundur suruh jadi tu imam. Jadi imam. Dia kata tolak mu jadi imam, kerana memuliakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Mahdi jadi imam sembahyang. Lepas tu barulah Nabi Isa keluar dan mengalahkan Dajjal, memimpin orang Islam mengalahkan tentera Dajjal. Apa jadi masalah pada hari ini? Terdapat di kalangan negara Arab duduk cari Imam Mahdi. Cari apa? Nak bunuh. Takut jatuh kerajaan dia. Ada. Dengar ceritanya duduk cari orang nama Muhammad bin Abdullah. Orang nama Muhammad bin Abdullah jaga. Dia igak. Dia siasat. Kena tahan tak pada pasal kawan tu. Kena takut zahir Imam Mahdi menjatuhkan kerajaan dia. Siapa dah ada dalam kepala pada hari ini. Ini tak ada dalam surat khabar lah. Tapi sekarang ni zaman langit terbuka, orang boleh baca. Orang dengar seluruh dunia, orang tahu, orang yang baca-baca berita ni mendapat maklumat ini. Jadi dia akan turun, akan tiba masanya Islam menang. Nabi kata kena pergi walaupun merangkak di atas salji. Kena pergi. Bila dia zahir, Imam Mahdi zahir di Mekah. Mekah huru-hara di masa itu. Huru-hara. Berperang antara 3 anak raja yang berperang.
di Mekah. Disebut Nabi sebut Nabi 3 anak raja berperang. Raja tua mati, 3 anak raja berperang. Bila berperang, negeri huru-hara. Lalu orang mencari-cari siapa jadi pemimpin. Maka ditemuilah Imam Mahdi ini. Imam Mahdi ini ajak dia jadi pemimpin. Dia lari. Dia lari, tak mau, tak nak. Bukan minta saya lah jadi Perdana Menteri, saya jadi pemimpin. Tak. Dia lari. Ni lari. Dia lari, orang kejar dia. Orang kejar dia. Siapa kejar? Siapa di Madinah? Heret orang mari di Mekah muda. Paksa suruh dia jadi pemimpin. Akhirnya bai'ah dekat Kaabah. Di bai'ah dekat Kaabah dia menjadi pemimpin. Bila bai'ah dia, orang tak berani. 313 orang saja yang bai'ah. Jumlah ahli ibadat 313 orang saja yang bai'ah dia. Tak ramai. Tapi Allah Ta'ala akan peliharakan dia. Di masa itu akan datang bala tentera As-Sufyaniyun, disebut dalam hadis. Tentera berseria akan datang untuk menyerang dia. Tentera ni Nabi sebut dalam hadis, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Tentera ni akan ditelan oleh bumi. Dia sapa dekat Mekah ni, antara Mekah Madinah, tentera ni ditelan oleh bumi. Bila tentera ni ditelan oleh bumi, barulah orang kata, oh dia sungguh Imam Mahdi sebut. Ini tanda yang paling besar. Tanda paling besar. Bila ada tentera ditelan oleh bumi, maka barulah orang tahu dia Imam Mahdi, barulah orang Islam pun ramai-ramai datang, duduk di bawah pimpinan dia. Sebelum pada 330 orang, orang tak percaya. Ini bukan mudah. Benda yang diuji, akan dicoba manusia itu, dipilih oleh Allah sahaja yang membai'ahkan dia. Jadi orang Yahudi akan lawan. Kita orang Islam juga akan lawan. Sama-sama kita percaya mengikut kepercayaan masing-masing. Kita ikut orang Nabi kita beritahu. Dia ikut hak cerita dongeng dia. Nabi Musa tak cerita Nabi kita, ikut Nabi Muhammad lah. Orang Yahudi ikut kepercayaan ulama-ulama dia yang menyeleweng. Bahkan di sana ada mazhab dalam agama Yahudi. Namanya mazhab Naturi Karta. Dia ada mazhab juga. Kita Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, macam-macam mazhab kita. Dia ada satu mazhab Naturi Karta. Mazhab Naturi Karta ni percaya bahawa orang Yahudi akan dikuburkan di Palestin. Dia percaya orang Yahudi akan dikuburkan di Palestin. Oleh kerana itu, mazhab ni menentang penubuhan negara Israel. Dia menentang. Kerana dia tahu tubuh negara Israel cari pasar. Di akhir zaman akan dikuburkan bangsa Yahudi di situ. Maka mereka menentang penubuhan ini. Sama-sama dia pun ada. Ini menandakan benarnya apa yang Nabi kita sebut. Benar. Kalangan orang Yahudi pun percaya benda ni. Tapi kalangan orang kita tak tahu benda ni. Ini disebut dalam kitab-kitab hadis-hadis yang kita baca dengan mendalam. Wallahu a'lam.